Baru-baru ini negara ASEAN menjalani kualifikasi Piala Dunia dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menang dan berpeluang ke ronde 3. Kemenangan ini membuat negara-negara ASEAN membahas tentang timnas Indonesia. Salah satunya dari media besar asal Malaysia, Astro. Mereka memuji timnas dan menganggap timnas Indonesia sudah next level dengan pemain keturunannya. Faiz, Kish. di negara jiran apa yang berlaku, Faiz? Ya, ini satu banyak DM yang masuk. Awak dapat banyak DM? Banyak. Bang, tolong Bang. bahas. Bahas. Bang, tolong bahas Vietnam Indo, bang. Ada yang Okay. panggil aku Bungkish. Bung benar. Mas pun benar juga. Mas pun benar. Mas pun benar. Jadi untuk adik-adikku, sahabat-sahabat bola Indonesia, kita akan bercakap. Ini satu perlawanan di Stadium Maidin. Bukan Maidin USJ. Stadium Maidin di Vietnam. Dia dua game main kat Jakarta, main kat Midin kat. Dekat Maidin. Dia sebut Maidin mu lawak, dia sebut Midin mu lawak. Aku tak tahu ikut hang lah nak sebut apa. Jadi di perlawanan pertama Indonesia menang 1-0. Satu perlawanan yang sangat sengit. Kita tahu betapa Vietnam dan Indonesia dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, dalam AFF lah, dalam SEA Games lah, semua ni agak berseteru. Kita juga agak berseteru dengan Vietnam, terutamanya ketika adanya Park Hang-seo kat sana. Jadi 1-0 di GBK tu adalah 1-0 yang aku rasa perlawanan tu agak seimbang. Sebab aku tengok perlawanan tu secara menyeluruh, perlawanan sangat seimbang. Tetapi Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back J.Zes. Ada pemain Ragnar, nama second itu susah sikit untuk aku sebut. Daripada Fortuna Sittard, daripada Jerman. Dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Terbaik ni maksud aku Venezia bermain di Serie B, standard yang tinggi. Fortuna Sittard pun Bundesliga 2. Bundesliga 2. Kemudian dia yang ada yang main Eredivisie. Eredivisie top flight top flight. Ivar Jenner dekat FC Utrecht. Ivar Jenner. Eredivisie. Justin Hubner sekarang ni di Cerezo Osaka. J-League. J-League 1. Ini pemain yang heritage yang tahap dah tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada. Kan? Jadi ada satu keyakinan baru. Ini juga menyaksikan ketiadaan beberapa pemain regular. Jadi ini bukan skuad yang 100%. Skuad yang dipenuhi dengan bintang-bintang utama Indonesia, tak. Aku rasa ada lagi bintang-bintang yang ditinggalkan daripada sama ada faktor kecederaan ataupun faktor-faktor lain. Tetapi yang paling menarik tumpuan aku adalah perlawanan di Midin yang menyaksikan kemenangan mutlak Indonesia 3-0. Jadi perlawanan tu dimulakan dengan gol daripada J.Zes. Gol pertama dia untuk timnas daripada corner, dan seterusnya disusuli oleh satu gerakan individu yang sangat menarik daripada Ragnar. Sangat menarik gerakan individu daripada kiri, menjadikan kedudukan 2-0. Masa tu aku tengok Philip Truze muka dah merah lah. Muka dah merah dah Philip Truze. Dan di hujung-hujung perlawanan, Kish, ada the icing on the cake daripada Ramadan Sananta di bulan Ramadan. Minit 90 Ramadan tambah 8. Sananta ni star boy betul lah, Faiz. Aku betul-betul minat Ramadan 3-0. Sananta. Kita pernah ke menang 3-0 di Vietnam? Tak pernah. Tak pernah. Bear in mind kita dah berapa kali benda ni aku akan tahu. Sebab banyak kali aku dah pergi Stadium Midin tu nak tengok national team, semua aku kalah. Semua aku pergi tu tim kita kalah. Pemain-pemain yang terlibat dalam skuad tu, kalau hampir tanya Zakuan ke, kalau diorang semua akan cakap main kat Stadium Midin tu susah. Sebab bila penyokong penuh, depa kat sana suka main yang bunyi tu, trumpet tu bising. Chan Ultras punya Chan pun takkan dengar. Tenggelam. So memang it's a very weird environment lah. It's a place that can suck you in. Dia boleh suck you in. So bukan mudah apa yang Indonesia lakukan. Dan yang lebih menarik
mereka lakukan kesemua perkara ni tanpa ada kompromi terhadap corak permainan. Tak kisahlah siapa naturalisasi ataupun pemain-pemain heritage yang mereka bawa masuk, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Aku akan berbalik ke perlawanan lawan Iraq di Piala Asia. Han tengok cara dia pemain lawan Iraq hari tu, dengan balls on the ground, dia menyerang relentless, tak ada nak duk main tinggi-tinggi. Yalah, striker kat depan tak tinggi pun, dia peletak je yang rendah-rendah. Ramadan Sanata is not the tallest. Sebelum tu Han letak not the tallest. Apa nama penyerang? Strick. Rafa Strick not the tallest. Attacking pemain midfield kau pun Aiva Jenner not the tallest. Yang tinggi-tinggi semua main belakang. Justin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat di Piala Asia lah. Semua tinggi-tinggi kat belakang. At the front, they just played it on the ground dengan Marcelinho, Ferdinand, Aiva Jenner, Rafa Strick. That was the game yang buat aku go, oh my god, Indonesia like corak permainan mereka dah, it's insane. Dan tiba-tiba sekarang dia pemain lawan Vietnam, the same style of play, no compromises on your identity. Secara kesimpulan dia, Kish, 2 perlawanan WCQ di bulan Mac, 6 poin untuk Indonesia. Kita ucapkan tahniah lah untuk mereka. Dan kita nak juga review negara-negara ASEAN lain, tapi masa sangat mencemburui kita. Cuma kita boleh update lah, Philippines kalah 2 kali dengan Iraq, 1-0 dengan 5-0. Thailand melakukan kejutan di Seoul, seri 1 sama, tetapi di Bangkok mereka kenalah 3-0. Begitu juga dengan sahabat kita Singapura, jiran kita Singapura, seri 1 sama, seri 2 sama, hampir menang. Sepatutnya menang di National Stadium Singapura, tetapi ke China mereka kalah 4-1. Jadi itu sedikit sebanyak update daripada bola sepak ASEAN kita. Aku just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari, sebelum Piala Asia. Boleh, waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day hang akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded now. Indonesia bahaya juga ni kalau mungkin ke World Cup ni. Untuk informasi yang disampaikan mereka bahwa Fortuna Sittard masuk ke Liga 1 Belanda Eredivisie, bukan Liga 2 Bundesliga. Dengan percakapan itu mereka terkesan dengan perkembangan Indonesia dan bagaimana peluang Indonesia dan Malaysia untuk lanjut ke kualifikasi ronde ketiga. Ini adalah kedudukan semasa untuk grup Indonesia. Kita ada Iraq di tempat pertama, Indonesia di tempat kedua, Vietnam dan juga Philippines. Kalau tengok mata 12, 7, 3 dan juga 1. Sebenarnya ini adalah peluang mudah untuk Indonesia layak kerana games diorang tinggal nak lawan Filipin yang paling tercorot. Lepas tu ada lawan Iraq. Okey, mungkin lawan Iraq tak menang, tapi kalau lawan Filipin menang sudah cukup untuk melayakkan Indonesia ke pusingan ketiga. Even kalau Vietnam menang kedua-dua game pun, diorang dapat kumpul 9 mata sahaja, tak cukup. Okey, tapi kalau Indonesia kalah kedua-dua game ataupun seri dengan Filipin, Vietnam menang kedua-dua game, so beza 9 dan juga 8. Segala-galanya terserah kepada Vietnam lah, mampu ke diorang menang lawan Iraq dan juga Filipin. Untuk Indonesia, aku rasa target menang lawan Filipin sahaja sudah lebih daripada cukup. Malaysia kena dengan Oman hari tu, ramai yang tanya, boleh ke Malaysia ni layak ke Piala Dunia lagi? Ada peluang lagi ke kan? So, untuk pengetahuan semua, kita baru je dekat pusingan kedua. Okay, kita perlu pergi ke pusingan ketiga. Untuk pergi ke pusingan ketiga, Malaysia perlu habiskan kempen ni dekat
tempat juara ataupun naik juara. Sekarang ni Malaysia dekat tempat ketiga. Jadi kita kena tengok boleh ke Malaysia finish in the top 2. Okay, kalau tengok point sekarang, Kyrgyzstan 9 mata, Oman 9 mata, Malaysia 6 mata. Ada lagi berbaki 2 game lagi. Jadi Malaysia wajib untuk menang kedua-dua perlawanan supaya dapat mengumpul 12 mata. Dan juga mengharapkan sama ada Oman kalah 2 game ataupun Kyrgyzstan kalah 2 game. Bagi saya, yang lebih realistik adalah mengharapkan Kyrgyzstan kalah. Sebab apa? Kyrgyzstan akan berjumpa dengan Malaysia. Kyrgyzstan juga dah kalahkan yang tim paling lemah iaitu Chinese Taipei. Dia akan jumpa dengan Oman. Okey. Kalau Kyrgyzstan kalah tapi seri dengan Oman, manakala Malaysia dapat 2 kemenangan, Malaysia masih lagi layak kerana Malaysia 12 mata, Kyrgyzstan hanya 10 mata. Okey, jadi untuk penyokong-penyokong Harimau Malaya dekat luar sana, jangan putus harapan. Masih ada harapan untuk Malaysia layak ke peringkat seterusnya. Kita perlu mengharapkan keajaiban. Okey, macam mana Malaysia nak menang lagi-lagi dengan Kyrgyzstan. Dekat tempat dia orang bukan dekat Bukit Jalil, tapi tak apalah. Padang dia orang tak tahu. Antara yang menarik minat aku adalah kisah negara jiran kita, Indonesia. Dalam siri perlawanan Indonesia menentang Vietnam dalam Piala Asia sebelum ini, aku menganggap mereka bernasib baik menang ke atas Vietnam. Kita tahu status Vietnam sebagai negara ASEAN yang terkuat, sepatutnya mudah untuk menjinakkan Sang Garuda. Tak cukup dengan kisah kalah di Piala Asia, bersambung di kelayakan Piala Asia, Piala Dunia. Sekali lagi, Indonesia megah menang di Stadium Gelora Bung Karno mereka 1-0 ke atas Vietnam. Aku waktu tu beranggapan, alah, Indonesia main dekat home, advantage lah untuk diorang. Masih lagi aku dengan minda skeptikal bahawa Indonesia ni tak kuat manapun. Perlawanan yang ketiga bermain di home Vietnam, dan perlawanan ini sekaligus mengubah pemikiran aku bahawa kualiti Indonesia sangat jauh nak dibandingkan dengan negara kita. Menang 3-0 ke atas Vietnam di home Vietnam tu bukanlah nasib baik, namun itulah kualiti pasukan yang akan pergi ke the next round untuk World Cup. Namun apa sebenarnya rahsia negara Indonesia ini sehingga kan skuad mereka nampak berbeza daripada sebelum ini? Shin Tae-yong ni aku boleh katakan bijak juga menggunakan pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasi mereka ni bukan pemain yang bermain di dalam Liga Indonesia, tetapi kebanyakan mereka bermain di liga-liga luar. Dan aku percaya pemain-pemain inilah yang menggunakan pengalaman mereka di liga luar dan diaplikasi di dalam skuad Sang Garuda. Bukanlah aku nak kata aku sanjung sangat skuad Garuda ni, namun pencapaian mereka yang menunjukkan perbezaan ketara antara Malaysia dan Indonesia ni tidak dapat dinafikan. Nah, Sobat Maju, begitulah pendapat dari warga Malaysia tentang timnas Indonesia yang semakin berkembang pesat dan paling berpeluang ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian?